Sebab saya pernah dengar satu kuliah, satu orang ustaz, dia berkuliah, dia kata banyakkan mengaji ilmu fiqh, kurangkan mengaji ilmu hadis. Saya jadi pelik lah, macam mana belajar fiqh tak dengar hadis langsung? At least dengarlah hadis sikit. Dia kata orang awam tak payah dengar lah dalil-dalil ni. Kita kata orang awam tak wajib tahu, tapi tak salah untuk dengar. Sebab Nabi SAW kata apa? Naddarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami' farubba muballaghin aw'a min sami'. Nabi SAW bersabda dalam hadis, Nabi kata Allah akan memberikan keceriaan wajah kepada orang yang mendengar kalamku, kemudian dia faham, kemudian dia hafal, kemudian dia menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Kan? Kerana berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Maksudnya Nabi SAW galakkan kita ni pergi dengar hadis. Bahkan ulama-ulama zaman dulu, bila ada saja majlis samak hadis, tahu majlis samak? Majlis samak ni majlis bacaan hadis. Zaman dulu Tok Syekh ni bila nak buka kuliah hadis, dia akan kawal audience, bukan jenis open macam ni. Dia akan kawal, dia akan tengok siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Dia akan kenal anak murid dia, kerana nak jaga keaslian hadis. Jadi zaman dulu, ulama ni bila nak pergi dengar hadis, nak pergi dengar syekh baca hadis, mereka akan bawa anak-anak kecil. Bukan kata ulama hadis terkemudian saja, di zaman sahabat juga kita tengok Ibnu Umar, sahabat yang muda, meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Ibnu Abbas, sahabat yang muda, mendengar hadis daripada Nabi SAW. Sebab tu saya pelik, macam mana tiba-tiba boleh ada seruan jangan banyak sangat belajar hadis, belajar fiqh bagus. Bagi saya kata belajarlah dua-dua, belajarlah empat-empat ilmu ni, kerana empat-empat ilmu ni ilmu yang baik. Belajar ilmu tafsir pun okey, belajar ilmu akidah pun okey, belajar ilmu fiqh pun okey, belajar ilmu hadis pun okey. Bahkan kalau kita belajar ilmu hadis ni, setidak-tidaknya kita dengarlah kalam Nabi, kan? Setidak-tidak kita dengar kalam Nabi ni. Kenapa pak cik buat benda ni? Saya dengar Nabi SAW suruh. Bila kita solat tarawih kan, Ramadan ni, malam ni nak solat tarawih ni, solat tarawih ikut imam. Bila orang tanya kenapa solat tarawih pak cik, sebab Nabi SAW kata man qama Ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan kerana iman dia kepada Allah dan kerana dia mengharapkan pahala, dapat pengampunan dosa, diampunkan dosa yang telah lalu. So at least bila dia beramal tu bukan hanya sekadar ikut-ikutan, dia beramal tu kerana dia tahu Nabi SAW yang suruh. Kan lain tu, kan? Nak dengar kalam Nabi tu bukan satu benda yang mudah. Rezeki dengar hadis Nabi ni, dengar hadis Nabi ni rezeki tuan-tuan. Zaman ni senang nak dengar hadis. Zaman dulu ulama mengembara jauh, ada yang sampai bankrupt. Pasal apa bankrupt? Mengembara. Bapak dia tinggal harta warisan kat dia juta, habis dibelanjakan untuk mengembara mencari hadis. Tapi hasilnya kita tengok hari ni, bila orang mengkaji hadis, nak kaji status hadis, dia akan pastinya rujuk kepada pandangan Yahya bin Ma'in. Siapa Yahya bin Ma'in? Dialah orang yang bankrupt tu, orang yang kehabisan harta disebabkan oleh
menuntut ilmu hadis. Kan? Ada yang tinggal selai sepinggang hanya kerana nak menuntut ilmu hadis. Jadi sebab itu jangan duk banding-banding ilmu lah. Orang mengaji, orang tok guru datang mengajar fiqh, belajar fiqh. Tok guru datang mengajar tafsir, belajar tafsir. Kerana semuanya ilmu. Kerana semuanya ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala.